Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu subtopik iaitu local and absolute extremum. So kita start dengan local extremum, kemudian baru kita bincang mengenai absolute extremum. Right. Local extremum ataupun dikenali juga sebagai relative extremum, sama ya. So ada setengah buku dinyatakan local extremum dan juga dia mungkin menyatakan dia adalah relative extremum, benda yang sama ya. So local extremum dia ada dua ya, dia ada local maximum ataupun local minimum. So jadi apa yang dikatakan sebagai local maximum seperti yang kita nampak kat sini is the highest point at the neighborhood. Highest point at the neighborhood. So maknanya titik paling tinggi at the neighborhood. Alright, kita fokus dekat sini sekarang ni, neighborhood kejiranan So, apa maksud kejiranan? Maksud dia adalah macam ni. The word neighborhood indicate that there are an opposite gradient at a certain point. Alright? So, maksud dia pada point yang diberi, misalnya kita lihat rajah ni dua rajah kuadratik ini graf masam dan juga graf senyum ni kan. So kita perhatikan ini adalah point dia ini adalah point dia, ini adalah point dia juga kat sini. So pada point dekat sini kita akan check neighborhood dia tau. Maksud dia kita nak check sebelah kiri dan juga nak check sebelah kanan. So itu maksud neighborhood. So kita perhatikan kedua-dua belah ini dia mempunyai kecerunan yang berbeza. Nampak tak? So kalau ini adalah point dia, sebelah kiri kecerunan dia positif, betul? Sebab dia naik ke atas kan. Sebelah kanan kecerunan dia negatif. Jadi dia mempunyai tandaan yang berbeza, kecerunan yang berbeza di antara satu sama lain. Maka kita boleh katakan ini adalah local maximum. Ini adalah contoh local maximum dan dia juga adalah titik maksimum. Right? So sama juga dengan yang ini kalau kita perhatikan yang ini. Jadi kita perhatikan pada point kat sini, sebelah kiri kecerunan dia negatif, sebelah kanan kecerunan dia positif. Dia berbeza kan? Jadi bila berbeza kita katakan dia adalah local maksimum ataupun minimum lah. Dia ada local dia ada local. Jadi dalam kes ini memang jelas dia adalah local minimum. Ini maksimum di mana ini adalah titik maksimum, ini adalah titik minimum. Jadi kita katakan dekat sini jika ada perubahan kecerunan macam ni, maka kita katakan exist local extremum. Kita lah yang kena tentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum by looking at the gradient. Kalau dia positif pergi negatif, kita faham-faham je lah dia mesti maksimum. Kalau dia negatif pergi kepada positif, dia mempunyai minimum. Semacam tu. Baik, kita lihat satu kes di mana tidak ada local. Ini misalnya ini adalah contoh di mana fungsi apa ni? Fungsi y sama dengan x cube. Jadi katakan dekat sini, katakan kosong katakan. Katakan kosong kat sini. Jadi kita nak perhatikan neighborhood dia. Neighborhood dia kena tengok kiri, kena tengok kanan. Dalam kes ini kalau kita perhatikan betul-betul, neighborhood sebelah kiri ni dia adalah positif. Tetapi neighborhood sebelah kanan juga positif. Jadi kita perhatikan kecerunan bagi sebelah kiri dan sebelah kanan sama. So oleh sebab sama, maka dia tidak ada local extremum. Clear tak? Faham So kita sebut local apabila sebelah kiri dan sebelah kanan mempunyai kecerunan yang berbeza. Itu sahaja. Kalau tak ada, kalau dia tidak berbeza, contohnya yang ini, maka kita katakan dia tidak ada local extremum. Boleh? Okey. So jadi yang ini adalah maksimum, iaitu the highest point, dan yang local minimum pun sama jugalah.
the lowest point at the neighborhood. Ya, so macam tu. Baik, cuba kita pertimbangkan satu rajah yang ini. Okey, so rajah ini yang color biru ni, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 point yang saya tandakan A, B, C, D dan E. Okey, jadi kalau kita perhatikan setiap point ini, yang A ini, kalau kita lihat dia adalah local maximum. Dia A sampai D ni semua local. A, B, C, D semua dia local. Kita sahaja yang nak tentukan dia max ataupun min. Sebab apa dia local? Sebab kecerunan dia berbeza. Sebelah kiri, kalau kita ambil contoh A kan, A ni sebelah kiri ni adalah increase, betul tak? So maksud dia punya kecerunan dia positif, sebelah kanan dia negatif. So positif, negatif, maka dia ada local. Dan A ni adalah yang paling tinggi sekali, maka dia adalah local maximum. Dan dia juga adalah titik maksimum juga. Yang B pun sama. So sebelah kiri kecerunan dia negatif, sebelah kanan kecerunan dia positif, maka dia juga adalah local. Yang C pun sama juga, sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif kecerunan dia. Yang D pun sama, negatif, positif. Tapi E ni sebelah kiri positif, nampak tak? Sebelah kanan positif juga. Jadi dalam contoh ini, E ni dia bukan local extremum. So yang local extremum hanya A, B, C dan D sahaja. Boleh? Jadi ada satu soalan kat sini. Kalau saya tanya, which of the points is the critical point? Agak-agaknya kalau kita lihat dekat sini, yang mana satu yang merupakan critical point? Cuba tengok. A, B, C, D dan E. Agak-agaknya yang mana satu yang merupakan critical point? Jawapan dia adalah semua sekali kecuali E. Ya. So jawapan dia adalah A, B, C, D dan E. Ya. All except, ini bukan exact, except. Ya, except ini all except E. Right? So maksud dia semua adalah critical point kecuali E. Sebab apa? Sebab cuba ingat semula, apakah critical point tersebut? Critical point boleh berlaku apabila f prime equal to 0 ataupun f prime does not exist. Dua sahaja keadaan di mana dia adalah critical point. Tetapi dekat sini kita lihat f prime dia apa? F prime dia mempunyai satu nilai, betul tak? So jadi oleh sebab f prime tu mempunyai satu nilai yang tertentu, nilai positif lah nampaknya di sini, maka dia bukan critical point. Boleh ya? So hanya dua sahaja keadaan di mana kita boleh katakan dia critical point. Yang pertama sekali, f prime equal to 0, iaitu tiada kecerunan, ataupun f prime tu does not exist. Kes-kes lain dia bukan critical point. Okey. Daripada sini kita boleh buat satu keputusan, satu kesimpulan yang menyatakan we can conclude that if f adalah local max dan min, ya, jika f adalah local max ataupun min, maka f prime is equal to 0 or f prime does not exist. Okey. Tetapi statement jika maka ni tidak berlaku dalam hala yang sebaliknya. So maksud dia hanya sehala sahaja. Jika ini, maka ini. Tetapi jika ini nak jadi ke sebelah kiri, tak boleh. Sebab kita ada satu counter example yang menyangkal statement sebelah kanan ini nak jadi statement sebelah kiri. Right? So ini adalah statement sehala sahaja.
So saya katakan dekat sini statement ni daripada kanan ke kiri ni is not true because it might be the inflection point which does not has the local max ataupun min. Right? So ini kita akan bincang semula apabila kita menyentuh mengenai subtopik dalam inflection point. Kita akan dapati bahawa jika ini kita nak jika ini maka ini dia tak jadi. Right? Sebab kita kena faham dulu apakah situasi-situasi yang membolehkan inflection point berlaku. Dan baru kita boleh cerita panjang lebar mengenai perkara ini. Tapi saya nak nyatakan jugalah ya. If f is a local maximum or minimum, maka f prime is equal to 0 ataupun f prime does not exist. Okay, so ini adalah mengenai local max ataupun min. So yang seterusnya kita nak lihat sedikit perkaitan. Ini perkaitan ringkas ya mengenai antara local extremum dan juga concavity. So apabila kita bincangkan tentang concavity, normally kita akan sentuh mengenai f double prime, terbitan kedua kan. So ingat semula lah ya, concavity ni dia ada dua je, iaitu dia concave down ataupun concave up. Jadi visual kat sini saya rasa kita semua maklum. Ini satu graf mudah sahaja yang warna biru ni ya, yang warna biru ni di mana jelas pada point kat sini, yang point pada mula-mula ini kita lihat dia adalah local maximum ya. So kita boleh katakan dia local ya, sebab pada point sini neighborhood dia iaitu sebelah kiri increase, sebelah kanan decrease. Kan dia ada perubahan kecerunan. Jadi dia adalah local max dan pada masa yang sama juga dia adalah concave down. So yang ini pun sama juga hujah dia, iaitu dekat sini adalah local minimum dan dia adalah concave up. So ini ya. So boleh lihat juga tandaan dekat sini ya, bila kita sebut concave down, maka f derivative dia f double prime dia kalau kita kira dia adalah bernilai negatif. F prime pada kat sini f prime dia adalah 0. Yang ini pun sama, f prime dia is equal to 0. Itu kecerunan kan pada titik ini. Tetapi f double prime yang mengukur concavity, dia f double prime dia bernilai negatif, ini f double prime dia bernilai positif. Dia selaraslah dengan concave down dengan concave up punya takrifan. Okey, so itu adalah mengenai local. Yang kedua, kita nak sentuh mengenai absolute extremum. Ya, absolute extremum. Baik, kita katakan macam ni ya. Nama pun adalah absolute kan. Yang paling nilai yang paling maksimum ataupun minimum lah, itu yang paling mudah sekali ya. So dia adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum, nilai maksimum dan minimum dalam suatu selang. Saya lihat di sini ya, dalam suatu selang, dalam satu interval ya. So maksud dia apabila kita nak membincangkan mengenai absolute extremum, kita akan diberi suatu interval. Clear tak? Ya, kita akan diberi satu interval ataupun satu selang. Jadi kita akan mempertimbangkan selang tersebut bersama dengan nilai-nilai critical point yang kita akan dapatkan. Clear tak? Kita ada satu selang, kita diberi suatu interval. Lepas tu kedua-dua interval punya end point tu kita akan ambil dan kita kena pertimbangkan nilai critical point di dalam bagi fungsi tersebut. Boleh ya? Alright. Dekat sini kita ada dua benda, iaitu absolute extremum dan juga absolute minimum. Macam biasalah, bila kita sebut absolute maximum is the biggest value obtained for a function for the entire domain. Ya, ni ada ni. Yang ni penting ni. Domain ni bermaksud kita akan mempertimbangkan
interval berkenaan. Tak apa, kita tengok contoh kemudian. Yang minimum pun sama. Jadi dalam absolute maximum kat sini, biasanya bila kita bincang mengenai absolute maximum ataupun minimum, dia biasanya kita akan ditanya tentang the y value. Sebab the x value datang dari mana? The x value datang daripada selang ni dan juga datang daripada critical point. Itu x value. Dan kebiasaannya soalan dia akan tanya kita bukan the x value tetapi the y value ataupun the coordinate. Coordinate ni maksud dia xy lah. Right? So kita lihat soalan kat sini. Ada contoh rasanya. Okey, contohnya macam ni. Cuba lihat ya. Katalah kita ada rajah macam ni. So ada curve curve dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Jadi kita perhatikan di dalam rajah ini ya, absolute maximum merujuk kepada point ini dan absolute minimum merujuk kepada point ini. Boleh? Jadi kalau kita perhatikan, nampak tak point ini? Yang ini satu, yang ini satu. Ini adalah end point. Alright? Ini adalah end point. Titik hujung dia. Jadi end point ini kita kena pertimbangkan di mana end point ini kita perolehi dari interval. So maksud dia bila kita diberi satu interval, kita kena pertimbangkan the end point sebelah kiri sebelah kanan. Lepas tu point ini, point ini, point ini, point ini sebenarnya datang daripada pencarian kita untuk critical point. Boleh Okey. So sekarang ni kita lihat dekat sini, kita tengok example 1. Determine. Kat sini determine the maximum and the minimum value of the function ini. Ini bukan. Ini sebenarnya the absolute max and absolute min. Sorry. Kena tambah sikit kat sini. Ini adalah determine the absolute max. Okey, saya kena tambah sini. Minta maaf. Ini the absolute. Okay, so determine the absolute max and the absolute mean value of the given function for, nampak tak yang ini? Dia dah bagi selang tau. Maknanya kita kena pertimbangkan nilai-nilai ini, iaitu 1 dan juga negatif 2. So kita dah ada 2 nilai x, betul tak? So maksud dia kita dah ada 2 nilai x dekat sini. Maksud dia kita boleh mencari nilai y. Betul? Dengan kita masukkan negatif 2 ini ke dalam persamaan ini, kita dapatkan nilai y. Kita masukkan nilai ni x sama dengan 1 ini ke dalam sini, kita dapatkan nilai y. Maksud dia kita dah ada 2 nilai x dan 2 nilai y, ataupun kita boleh katakan kita dah dapat 2 point. Tetapi ada lagi nilai x yang perlu kita pertimbangkan. Jadi nilai-nilai x tersebut kita akan dapat daripada critical point. Critical value lah. So jadi saya tulis kat sini macam ni ya. Yang ini adalah end point dia. We already given 2 x values dan ini adalah the end point. The end point kita kena pertimbangkan. Memang kita kena pertimbangkan dua-dua ni. So jadi kita dah dapat 2 point lah kat sini kan. Pasal kita ada 2 x value, kita akan dapat 2 y value, di mana itu adalah point dia. Now, sekarang ni yang critical point ini, right? So saya nak beritahu dari sini, ini adalah selang dia. Nanti dari sini kan kita nak mencari critical point, betul tak? So jadi apabila kita nak mendapatkan critical value, bila kita nak dapatkan critical value, iaitu nilai-nilai x, kita akan buat apa? Kita akan buat f prime equal to 0, betul? Dan kita akan dapat beberapa nilai x lah, mungkin 1, mungkin lebih daripada 1 dan sebagainya.
Jadi apabila kita dapat nilai-nilai X dekat sini, kita kena pertimbangkan satu benda. Apa dia? Yang ini. Very important to make sure that the X value yang kita dapat daripada critical ni must be within the interval. Faham tak? Clear good? Ignore the value which is unnecessary. Maksud dia adalah contohnya, katalah kita nak mencari critical point. Katalah kita dapat dua nilai. Satu nilai tu, nilai dia adalah negatif 3. Satu lagi tu nilai dia kosong. Jadi kita kena tengok elok-elok, negatif 3 tu kita boleh terima tak? Right? So, dalam hal ini, negatif 3 tu kita tak boleh terima. Okay, sebab selang ini hanya tertakluk kepada negatif 2 dan 1. Jadi, kalau kita dapat negatif 3 dan kosong dekat sini, maka kita hanya perlu pertimbangkan kosong sahaja. Negatif 3 tak boleh ambil sebab dia dah terkeluar daripada domain ini. Boleh Okey. So, jadi dari sini kita dah dapatkan 2 point. Dekat sini kita akan cuba dapatkan another point. Itu sahaja. So, jadi saya tulis kat sini, then find the y values, determine which one is the max and min. So, jadi macam biasa, tengok cuba tengok bila kita buat macam ni. Kita buat yang ini, nampak tak? So, ini adalah function yang asal. Lepas tu untuk critical value, saya akan buat f prime equal to 0 terlebih dahulu. Kita selesaikan semua-semua ni dan kita akan dapat dua nilai. Kosong dan juga 1/3. Nampak tak? So, check dulu kosong dan 1/3 ni, adakah dia terletak di antara negatif 2 dengan apa ni? Dengan 1. Jadi kalau kita perhatikan, kosong dan 1/3 itu memang terletak dalam selang ini. Maka kita kena ambil dua-dua. Boleh So, kosong 1/3 kena ambil nilai X dia dan carilah nilai Y dia kan. So, dekat sini. Jadi, kita pun buatlah dekat sini. Kita ada dua endpoint, nampak tak? Negatif 2 kat sini. Ini 1 kan? Ini adalah endpoint dia, selang tu. Dan kita ada dua nilai X ekstra kat sini, iaitu kosong dan juga 1/3. So, yang bawah ni apa? Yang bawah ni adalah nilai-nilai Y dia lah. So, jadi by looking at this, maka sebenarnya kita boleh tengok, kita boleh dapat hasil dia by looking pada Fx ni saja. Nampak tak ini 3, ini negatif 18. Ini 2, ini 53/27. So, dekat sini kita dah boleh nampak yang maximum value adalah 3, maximum absolute maximum value adalah 3 dan absolute minimum value adalah negatif 18. Yang inilah. So, macam ni Alright. Contoh kedua, ini mungkin salah satu contoh yang aplikasi lah tapi bendanya sama saja. So, jadi kalau kita lihat soalan ini kan, the decrease in voltage when crossing a circuit changes accordingly to the equation yang ini. So, where T is the time in second. Nampak tak? Kita diberi selang ni Kita diberi selang 0 hingga 6. So, find the maximum value of the voltage drop. Jadi dalam soalan ini sebenarnya kita nak cari the maximum value of the voltage drop. So, maksud kita nak mencari absolute value dekat sini. Baik, kita telah pun diberi dua nilai T kat sini, iaitu dua endpoint kan, iaitu 0 dan juga 6. Okey, cantiklah tu. Maknanya kita dah ada dua nilai T. So, kita akan buat mencari critical value by using ini. So, kita nak cari ada tak lagi T in between 0 hingga 6 ini. Jadi, kita pun akan buat inilah. Kita akan buat yang ini. V prime equal to 0. Kita pun dapatkan nilai T dia. Nilai T dia. Jadi,
kita dapat nilai T dia 2 dengan 4. Kita cek dulu 2, 4 ni adakah di dalam selang tersebut. Jadi kita pun lihat kat sini, selang tu 0 hingga 6, 0 dan 6, dan 2, 4 ini berada di dalam selang ini, maka kita akan pertimbangkan kedua-dua nilai T ni. So kita ada 0, 2, 4 dan 6. Okey, 0, 2, 4 dan 6. Jadi kalau tengok tabel ini, sebenarnya yang ini tak perlu ditulis. Yang ini tak perlulah. Right, ini kita kena padam, delete. Ini pun kena padam sebab dia tidak berkaitan. Ini pun tidak berkaitan. Jadi kita ada 4 nilai ini sahaja, di mana perhatikan 0 hingga 6 ini adalah endpoint dia, dan 2 dengan 4 ni baru kita dapat kat sini tadi, kan? So kita pun kira nilai Y dia. Jadi daripada sini kita dah boleh nampak apa ni nilai dia, nilai Y dia. Yang paling kecil apa? 0 kan? Yang paling besar adalah 36. Jadi untuk menjawab soalan ini diminta maximum value. Jadi maximum value dia sangat jelas, iaitu 36. Jadi kita katakan the maximum value of the voltage drop is 36. Okay guys, so saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.